Tujuan takwa, tajuk kita pada tengah hari ini. Imam Ar-Razi, dia ada satu tafsir Al-Kabir. Dia tulis tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia menghuraikan di dalam kitab dia, dia kata tujuan asal takwa adalah beberapa perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih wa tamassaka bisunnatih wa jahada bijihadih wa sara ala darbihi wa nahjih ila yaumi la raiba fih. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, hadirin, tetamu Allah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu sebelum khutbah Jumaat. Mudah-mudahan tazkirah kita pada tengah hari ini diberikan oleh Allah SWT manfaat untuk iman kita, untuk amal kita, insya-Allah. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala tambah kepada kita hidayah dan taufiknya, menambahkan kepada kita ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah SWT memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi sebagaimana biasa kita pada setiap Jumaat minggu ketiga, tazkirah Jumaat kita membawa tema perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat taqwa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita sampai kepada bab yang ke-18. Satu kitab yang bertajuk Taqwa. Takut tapi rindu. Takut tapi rindu. Ya, memang kita takut kepada Allah. Dalam masa yang sama kita juga rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merindukan kasih sayangnya, rindu kepada rahmat dia, rindu kepada keampunan dia, rindu kepada redha dia. Mengharapkan perhatian dia yang tidak pernah kita boleh terlepas daripada perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa, dalam doa kita yang selalu kita baca, wala takilni ila nafsi tarfata ain wala aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, jangan kau biarkan kami tanpa perhatianmu walau sekelip mata, ataupun kurang daripada sekelip mata lagi. Kurang pada sekelip mata pun kita tak mau Allah Ta'ala tak perhati kita. Kita mau Allah sentiasa memerhatikan kita, memantau kita, menjaga kita, memelihara kita. Itulah yang dikatakan taqwa, takut tapi rindu. Sebab itu disebutkan juga, Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah itu maha memelihara, maha menjaga kita, dan dialah sekasih-kasih pengasih
wa huwa arhamur rahimin, sekasih-kasih pengasih. Maka tuan-tuan tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia pilih kita semua untuk berada di dalam rumahnya pada hari ini. Dalam waktu yang awal, dapatlah kita insya-Allah buat balik pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis, sebesar unta siapa yang datang awal. Yang datang selepas khatib naik mimbar dapatlah sebesar biji telur saja pahalanya. Tapi yang main awal macam tuan-tuan ni, insya-Allah dapat pahala seekor unta. Pahala kita mendatangi Jumaat awal. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW itu dapat kita perolehi insya-Allah. Tanda Allah Subhanahu Taala ingat kat kita ialah bila kita ingat kepada Dia. Satu orang ulama menyebutkan, orang tanya dia, kita nak tahu Allah Ta'ala ingat kat kita bila? Dia kata bila kita ingat Allah. Sebab Allah menyatakan, fazkuruni azkurkum. Ingat dan sebutlah aku, nescaya aku ingat dan sebut kamu. Jadi dengan berdalilkan kepada ayat itu, dia kata, tak kala mana kita mengingati Allah Ta'ala, di kala itulah Allah Ta'ala mengingati kita. Tak kala kita boleh berzikir, tak kala kita boleh datang ke rumah Allah, tak kala kita tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu, di dalam hari Jumaat sebelum kita dengar khutbah, ini tanda Allah SWT sedang ingat kepada kita. Allah Ta'ala sedang melimpahkan rahmat Dia kepada kita. Sebab Dia pilih kita semua untuk mengingati Dia di dalam hari yang mulia, iaitulah penghulu sekalian hari, iaitu hari Jumaat yang penuh dengan barakah, penuh dengan kemuliaan ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tujuan takwa, tajuk kita pada tengah hari ini. Imam Ar-Razi, dia ada satu tafsir Al-Kabir. Dia tulis tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia menghuraikan di dalam kitab dia, dia kata tujuan asal takwa adalah beberapa perkara. Tujuan kita disuruh bertakwa tu, maksud, maqasid, tujuan untuk kita bertakwa kepada Allah ini ialah untuk iman kita, untuk menjana iman kita, untuk menjana taubat kita, dan untuk membawa taat dan meninggalkan maksiat. Punca kita boleh buat taat, dia bergerak daripada takwa itulah yang menjadi punca utama dia. Sebab utama kita beriman, takwa. Sebab utama kita melakukan taat, takwa. Sebab utama kita melakukan taubat. Taubat maknanya kita balik ke pangkal jalan, menyelesai dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu pun adalah berpunca daripada takwa. Jadi tujuan takwa itu ialah untuk membina iman, membina taubat, membina taat, dan membina juga yang dipanggil sebagai meninggalkan maksiat. Jadi itulah takwa. Pentingnya adanya takwa dalam diri kita. Sebab dengan adanya takwa itulah, tuan-tuan sekalian, kita dapat membina iman kita, membina amal saleh, meninggalkan amal-amal yang buruk, yang maksiat. Berpunca daripada takwa lah sumber yang menjana semua itu. Yang menjana ke semua yang kita sebutkan tadi, iman, taubat, tinggal maksiat, melakukan taat kepada Allah. Itu dipuncakan daripada takwa. Dipuncakan daripada takwa, tuan-tuan. Oleh itu, Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Fath
ayat 26. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Yang beri maksud, dan Allah Ta'ala meminta kita, mewajibkan kita, meliltizamkan kita. Iltizam. Komitmen mengajak kita untuk konsisten iltizam. Berpegang dengan kalimah taqwa. Iaitu kalimah tauhid yang merupakan pengakuan keimanan seseorang. Ya, yang kata kalimah taqwa itu apa dia? Kalimah taqwa itu para mufassir menyatakan perkataan taqwa. Perkataan taqwa itu apa dia? Ialah kalimah tauhid. La ilaha illallah. Itulah dinamakan kalimatut tauhid. Kita mengesahkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada semua sudut, iaitu pada zatnya, pada af'alnya, pada sifatnya. Esahkan Allah pada zat, esahkan Allah pada sifat, esahkan Allah pada af'al, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh itu orang yang membatalkan perkataan tauhid, dia murtad, dia keluar daripada Islam, ataupun dia membuat perkara-perkara yang membatalkan iman, maka dia telah mengingkari dengan keyakinan yang ada dalam hatinya. Dia telah ingkar dengan perkataannya, dengan amalannya, maka dia sudah tidak ada lagi takwa dalam dirinya. Jadi orang yang tinggal agama, yang buat syirik, sama ada melalui perkataan, sama ada melalui i'tiqad, keyakinan, sama ada melalui apa dipanggil sebagai perbuatan, itu orang yang sudah tidak ada takwa lah dalam diri dia. Kalau ada takwa, dia tak buatlah semua tu. Sebab tu tuan-tuan, ada doa kita kena minta tiap-tiap pagi. Imam Hasan Al-Banna mengambil hadis riwayat Nabi SAW memasukkan di dalam wazifatul kubra, wazifatul sughra, tanggungjawab kita, tugas kita yang besar, tugas kita yang kecil. Di waktu pagi dan petang ada zikir kecil, zikir besar yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Antaranya kita minta minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Minta ampun di atas dosa-dosa syirik yang kita tak tahu, yang kita terbuat, yang kita tak sedang. Sebab tu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Pertama sekali kita minta, ya Allah tolong lindung kami daripada syirik yang kami tahu. Hak kita tahu, kita minta lindung. Syirik yang kita tahu, kita minta lindung. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Dan yang kedua, minta ampun atas syirik yang kami tak tahu. Yang Allah dah kira syirik dah, tapi kita tak sedar. Kita duk kata kita ada iman lagi. Padahal di sisi Allah telah terbatal iman kita. Yang ni pun Nabi ajak minta. Nabi pun baca doa ni. Mustahil lah Nabi buat syirik, tapi dia nak ajak kat kita lah, umat ni. Maklumlah kita umat ni tak maksum macam Nabi. Kita tak terpelihara dosa macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia maksum, selamat daripada dosa, terpelihara daripada dosa. So dia ajak kita untuk minta. Dia sendiri baca tu kepimpinan melalui teladan. Dia tak kata, oh aku dah selamat pada dosa dan noda, tak payahlah duk ajak. Tak, dia tolong ajak dan dia mula dengan diri dia sendiri. Ibda binafsi. Dia mula dengan diri dia dulu. Dia ajak kita, pagi-pagi dia suruh baca, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami minta lindung denganmu
daripada syirik yang kami tahu. Minta lindung dengan Allah, dia power. Kita guna dia lindung, minta dia lindung kita daripada syirik-syirik yang kita tahu. Tak apalah tu. Kita tahu dia lindung kita, alhamdulillah, kita tak buat. Ada satu lagi yang kita bimbang. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami minta ampun siap-siap ya Allah jika kami ada buat syirik-syirik yang kami tidak sedar, yang kami tidak tahu. Ni tuan-tuan baca pagi petang, dia boleh ampun dosa-dosa kita. Syirik-syirik yang kita tak sedar tu kadang-kadang cakap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Boleh berlaku syirik, tapi kita tak sedar. Kita kata tak lagi, padahal dah boleh jadi syirik dah. Jadi nak buat macam mana? Minta ampun siap-siap kat dia. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ni tuan-tuan Nabi ajak kita ni. Jangan kita lupa pula doa ni. Doa minta bersih daripada syirik. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila syirik ni dia sudah terkeluar daripada takwa. Syirik ini menyebabkan mendekam dalam neraka selama-lamanya. Kalau amalan kita yang kita himpunkan akan jadi reset, kosong balik. Hak kita himpun pahala puasa, pahala Lailatul Qadar 1000 bulan. Dapat 2-3 tahun kita dapat, 10 tahun kita dapat. Bila buat syirik, on the spot, zero, kosong balik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Iaitu apa dia? Sekiranya kamu melakukan perbuatan syirik, imma dengan i'tiqad, imma dengan perkataan, imma dengan perbuatan, la yahbatanna amaluka, akan kami pupus dan lupuskan amalan-amalan kamu, yakni pahala-pahala kamu yang kamu himpunkan akan dihapus-pupuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi tebu, jadi apa? Kosong balik. Hak ribu-ribu, bilion-bilion kalau kita boleh himpun dalam hidup kita, bila buat syirik, dia jadi kosong. La yahbatanna amaluka, Allah akan hapus pupuskan amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan jadilah kamu orang-orang yang rugi, serugi-ruginya. Ni tuan-tuan, masalah kita takwa ni lah yang penting ni. Sebab apa penting? Sebab takwa ni lah yang boleh menyebabkan pahala yang kita kumpul itu dapat beri bantuan kepada kita. Kalau tak ada takwa, himpun pahala pun, dia boleh hilang pahala sebelum kita sampai alam akhirat. Pahala-pahala kita kumpul sudah habis, pupus. Rupa-rupanya kerana kita duk buat benda-benda yang menyebabkan pahala ditolak, pahala dipupus dan dilupuskan oleh Allah. Kenapa? Tiada takwa dalam diri kita. Umpama sedekah, kita mengungkit, on the spot jadi kosong balik. Kadang sedekah itu sudah berpuluh tahun kita dah besak pokok macam dengan satu dusun yang sudah nak mengeluarkan buah, tetapi kita mengungkit, kita pergi menyakiti orang yang kita bagi sedekah tersebut. Allah kata jam tu juga, la tu juga terbakar hangus dusun tersebut. Ni dusun-dusun pahala kita ni. Allah umpama dalam Quran, dusun-dusun yang buahnya, pokoknya sudah besar, nak mengeluarkan hasil, tetapi tak ada takwa dalam diri, tak sabar, kita pergi buat benda-benda yang membatalkan pahala. Jadi ini pun penting juga tuan-tuan. Kita buat pahala pandai nah. Tapi yang kita kena jaga juga, mempertahankan pahala itu agar ianya tidak pupus dan lupus. Begitu sahaja. Jadi sebelum kita nak sampai tempat yang kita nak petik dah hasil tu, iaitu akhirat lah. Matilah. Tapi sebelum mati dah, kita sengaja
memadamkan pahala-pahala yang kita buat ni tuan-tuan. Satu, padam dosa, okey. Padam dosa itu takwa. Perbuatan kita yang kita tak jaga, tak ada takwa, ingat satu lagi, boleh memadamkan pahala kita tuan-tuan. Ingat, senang nak jaga pahala sampai mati ni. Ya, boleh kumpul pahala. Tapi nak mempertahankan pahala kita supaya pahala kita itu boleh membantu kita di akhirat esok. Yang tu yang payah tuan-tuan. Yang tu yang cabaran yang memerlukan kepada takwa. Sebab tu tuan-tuan, orang yang takwa ni, dia tak pernah rasa zone, comfortable zone. Dia tak rasa duduk dalam zone yang selesa. Makin ibadat, makin takut. Makin banyak baca Quran, makin bimbang. Takut Tuhan tak terima. Takut Tuhan batalkan pahala dan sebagainya. Itu tanda orang yang nak berjaya. Sebab tu tuan-tuan, bila mereka mengeluarkan orang takwa ni, bersedekah, memberi banyak, memberi bantuan, khidmat kepada orang, bakti, banyak buat kebajikan. Tapi masih takut. Rasulullah SAW ketika menghuraikan ayat ini, Rasulullah kata mereka bukan berzina. Mereka bukan mencuri. Mereka bukan buat benda-benda maksiat. Tetapi mereka buat benda yang baik. Tetapi masih diselubungi dengan rasa takut. Takut apa? Rasulullah jelaskan kepada Aisyah, ialah takut Allah tak terima amal kebaikan yang mereka lakukan. Takut dan bimbang amalan-amalan mereka tak cukup piawaian yang Allah Ta'ala nak terima. Tak cukup syarat. Bimbang yang tu. Sebab tu, wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka masih gementar. Ini takwa yang tinggi. Walaupun buat benda baik, masih lagi diselubungi dengan gementar. Masih lagi diselubungi dengan rasa takut. Pasal apa rasa takut? Duk buat benda baik dah. Duk bersedekah banyak, duk solat banyak, duk semayang banyak, tahajud apa semua, puasa pun banyak, haji umrah pun banyak. Tapi pasal apa masih takut? Sebab rasa takwa yang tinggi, iaitu rasa bimbang dan takut amal ibadat mereka belum cukup kualiti, hanya banyak pada kuantiti, tetapi dari sudut kualitinya masih lemah, masih kurang. Jadi bimbang Allah SWT tak terima amalan mereka. Ni pun kena ada dalam diri kita. Bagaimana kita nak membina rasa takut? Bila kita buat baik pun masih rasa takut. Buat baik pun masih rasa bimbang. Buat baik pun masih rasa seriau. Bimbang, takut. Allah Ta'ala tak terima tuan-tuan. Apa yang kita buat baik itu, pada sisi kita, kita anggap ianya baik. Tapi bagi Allah ianya belum lagi cukup syarat untuk diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Mungkin disebabkan kurang ikhlas. Mungkin disebabkan oleh riya. Mungkin disebabkan oleh sum'ah, ujub dan sebagainya. So, perjalanan kita tuan-tuan hidup di dunia ini ialah perjalanan untuk membina dan memperelokkan hati budi kita, budi pekerti kita, agar kita buat sesuatu ibadat atau ketaatan itu dalam keadaan kita mengharapkan betul-betul kepada Allah agar dia terima, walaupun penuh dengan cacat celah. Amal ibadat kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesilapan, penuh dengan ketaksiran, penuh dengan macam-macam kekurangan, kecacatan. Tapi kita minta Allah SWT terima tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain pula tuan-tuan. Surah Al-Hujurat ayat yang ketiga. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Mereka lah orang yang dibersihkan oleh Allah akan hati-hati mereka untuk bertakwa. Imtahana ni Allah Ta'ala uji, periksa, examkan hati mereka untuk takwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita ujian-ujian nak cucikan kita
supaya kita bertakwa kepada Allah. Sebab tu kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, musibah. Sebab kerana Allah nak cuci hati kita untuk takwa. Bersihkan untuk kita memperolehi takwa. So dia datangkanlah macam-macam ujian dalam hidup ini. Tak ada tuan-tuan, semua yang kita plan, yang kita minta dia bagi. Dia kerana kita minta sihat, kita minta kaya, kita minta apa, anak soleh solehah. Tapi kadang dia bagi kat kita sebab dia nak bagi pahala. Dia uji juga dengan sakit, dengan demam, batuk dan sebagainya. Dia uji juga dengan kita anak-anak yang ada juga yang tak dengar cakap, melawan dan sebagainya. Sebab dia nak bagi kepada kita pahala. Dia sebab dia nak cucikan hati kita untuk mendapat takwa. Dia nak tengok kita, hati kita sabar atau tidak. Dia nak tengok kita redha atau tidak. Dia nak bagi ke kita pahala. Dia nak angkat darjat kita. Sebab tu Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Sebab tu banyak hak kita minta Tuhan tak bagi. Tapi dia bagi kat kita apa yang kita perlu. Maka itulah dia takwa, tuan-tuan. Takwa itu ialah kita rasa apa yang dia bagi kat kita itulah yang terbaik untuk kita. Pasal kadang-kadang kerana dosa kita yang banyak, dia bagikan sakit untuk bersihkan dosa kita. Dia bagi kita, tuan-tuan, kurang sikit kesihatan kerana nak mengambil, nak menyucikan bahagian azab kita di akhirat nanti. Maka orang-orang yang kena sakit, meninggal dalam keadaan sakit, Allah Ta'ala bersihkan dia daripada dosa kalau dia orang beriman. Bahagian-bahagian yang dia nak dapat di akhirat, telah Allah selesaikan di dunia. Ya, jadi sekadar itulah muzakarah kita pada tengah hari ini. Jadi kita berhenti dekat tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.